Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa salama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, kepada Allah saja kita taat dan kepada Allah saja kita meminta. Dia akan nak bodoh. Ini kita sebut hari-hari orang semayang lah. Tak tahulah kamu bila baca ayat tu tak tahu apa yang kau baca. Baca je. Ia akan nak bodoh, ia akan nak saya. Apa jawab? Apa mana? Tak tahu. Sama tahu tak mana dia? Ia akan nak bodoh, wa ia akan nak saya. Percaya tak? Percaya tak? Tahu je ia akan nak bodoh, wa ia akan nak saya. Azri tahu? Tahu tak mana? Percaya? Dia beza tu. Bila kita percaya, datang pada amal. Itu beza dia. Bila kita tahu, tak boleh, tak datang pada amal. Saya baca Quran, saya tahu Quran tu tak boleh datang pada amal. Saya percaya, apa saya baca tu, tentulah kita percaya apa yang kita baca tu benar. Bila yang kita percaya bahawa jadi Tuhan melainkan Allah tu benar. Sebab Quran tu bukannya perkataan orang lain, perkataan Allah. Jadi kalau kita tak percaya jadi Tuhan melainkan Allah ke tahap yang Allah mahu, begitu juga kita baca Quran, kita tak faham, kita tak percaya. Kita tahu, tahu ni lupa banyak. Bila dia cakap, ya, baru ingat. Itu orang tahu. Dia lupa. Bila dia beritahu, ya. Lepas tu dia lupa lagi. Tapi orang percaya dia tak lupa. Dia buat terus. Jadi orang yang percaya tiada Tuhan melainkan Allah, dan percaya dia tu bukan sikitnya, banyak, tinggi. Bila dia baca Quran, dia percaya. Dan bila dia percaya, dia buat. Quran tu kalau kita tahu aja, ada tak boleh buat. Apa yang diberitahu oleh Allah dalam Quran tak boleh buat. Sebab tahu je. Macam Hanzalah ni, dia tahu je. Yang saya bagi tahu tu, dia tahu. Percaya tak? Sebab itu tak boleh nampak dalam amal dia. Tak boleh nampak dalam amal Yazid. Kenapa? Apa yang saya bagi tahu tu, dia daripada tak tahu, dia jadi tahu. Tapi dia tak percaya. Itu beza tu. Jadi sebenarnya, tahu tu tak ada guna sebenarnya. Banyak tahu tak ada guna. Dia kena percaya, baru boleh amal. Jadi orang belajar agama, dia dapat tahu, belajar tinggi, sampai doktor falsafah, sampai sarjana pengajian Islam. Dia dapat tahu lah. Tapi percaya tak dapat. Sebab itu banyak perkara yang dia lupa. Kecuali dia cakap balik, dia ingat. Lupa. Dan dia tahu, tak percaya, dia tak buat lah apa yang dia belajar. Jadi banyaklah orang yang dipanggil ulama, Sahibul Fadilah, dah apa-apa nama lagi, kan? Dia letak lagi Al-Mukarram, Al-Muhtaram, lagi apa? Lagi Musyidil Am,
lagi apa, Damat Barkatau, macam-macam panggilan. Itu semua manusia panggil. Itu bukan Allah bagi. Macam Nabi, Nabi Allah bagi. Nabi-Nabi dia bukan tahu, percaya. So beza Nabi dengan yang lain. Jadi yang bukan percaya ni sebenarnya tak boleh panggil dia ulama. Tahu je. Orang tahu, kita panggil dia ulama, dia tahu agama. Agama tu tak ada dalam diri dia. Kita panggil orang yang sarjana, orang yang buat pengajian, boleh cakap, boleh tulis. Itu semua orang tahu tu. Tulis agama, tahu tentang dunia lain tu, tak heran lah. Itu kita tak perlu nak percaya. Sebab bukan kena amal. Tapi yang Allah suruh tu, Quran ni, bukan Allah suruh kita tahu je. Allah beritahu dalam Quran tu, bukan suruh kita tahu je, suruh kita percaya. Bila kita boleh percaya? Bila kita percaya Allah tu ada. Bila kita percaya tiada Tuhan melainkan Allah. Bukan percaya sikitnya, percaya tinggi punya. Katalah satu, label percaya, 2, 3, 4, ratus ribu percaya, juta punya percaya, trilion punya percaya. Macam tu lah. Dengan satu percaya, 2, 3, 3, 4 level lah. Kalau kita boleh buat iman tu macam level 1, 2, 3, 4. Dia bukan level iman 3 atau 5 atau 20. Dia level percaya ratus ribu, 20, 60. Bukan itu level dia. Nak suruh kita boleh percaya tiada Tuhan melainkan Allah. Dia bukan level 50, ratus ribu, juta-juta. Kalau nak dikira numerical value lah. Jadi tuan-tuan bapa sekalian hari ni, sebab itu bila kita iman lemah atau tak ada iman, baca je lah korang. Belajar agama, iman tak ada, tahu je lah. Adik Samad ni yang belajar, sampai sekarang tak lulus lagi. Belajar hafiz dah, hafal Quran. Tak, itu dia tahu je. Lepas tu dia belajar lagi agama, diploma. Pergi Mesir, pergi Syria, perang balik. Pergi Mesir, perang balik. Pergi lagi, kahwin. Dah buat bisnes pula, dah bercerai, kahwin lain lagi, belajar lagi. Dah umur dekat 40 lebih dah. Nampak macam lama lah belajar agama. Mana tempat aku tak belajar, kata Ustaz. Indonesia, aku belajar. Malaysia, Saudi Arabia, Mesir, Syria, semua aku belajar. Itu orang nak dapat banyak tahu je. Tapi orang yang banyak tahu ni dipanggil ulama, sahibul fadilah, damat barkatau. Apa lagi? Muhtaram. Jadi tu manusia panggil. Ulama. Sebenarnya ulama, mereka tu tak boleh dipanggil dengan panggilan-panggilan tu semua. Sepatutnya. Tapi kerana orang yang panggil pun orang tak tahu, jahil, panggil je lah. Tengok ulama. Dia banyak tahu tentang agama. Dia tak amal sebab percaya tak ada. Percaya pada kalimah yang besar tu, tiada Tuhan melainkan Allah tu. Itu tak ada. Tentu baca Quran tak tahu, belajar agama, belajar agama tak percaya, apa yang dia belajar tak percaya, apa yang dia baca tak percaya. Termasuk dia baca Quran sebab dia tak percaya tiada Tuhan melainkan Allah tu. Muhammad itu pesuruh Allah tu tak percaya ke tahap yang Allah mahu. Lebih lagi. Itu masalahnya sekarang ni. Masalah sekarang ni orang bukan tak belajar agama, banyak belajar agama. Bukan madrasah tak banyak. Banyak madrasah. Bukan pesantren tak banyak.
Berapa banyak pesantren? Kalau di Indonesia panggil pesantren, kalau di Malaysia madrasah, di pondok, ataupun di India madrasah, banyak awal. Tumbuh banyak. Tak cukup belajar madrasah agama, belajar hafal Quran lagi. Semua anak-anak dihantar, konon nak jadi orang alim lah. Lepas tu tak cukup orang dakwah, dia tak cakap alim ni, dah alim, dai, lagi apa? Hafiz, wush, 3 sekali. Takkan tak masuk syurga pula. Dia orang kata, anak ni takkan tak masuk syurga pula. Macam Hanzalah, dia hantar hafiz Quran. Bapak dia tak, mesti dah masuk syurga. Rupanya mengorat dalam tu. Bapak dia kata, habis duit aku je, keluarkan dia. Saya bilang, tak usah. Dia dapat tahu je. Jadi tuan kena faham beza tahu dengan percaya tuan. Yang belajar-belajar ni semua untuk dapat tahu. Dan orang banyak tahu agama ni, dia sebenarnya tak boleh panggil dia ulama, sahibul fadilah apa sebenarnya. Sebenarnya kita panggil biasa je. Tapi orang hormatilah, dia orang ingat banyak tahu ni banyaklah amal, banyaklah faham. Benar tak? Tahu tak ada berkait dengan faham, tidak berkait dengan amal. Yang berkait dengan amal, percaya. Percaya pula bukan percaya sikitnya. Itu yang orang hari ni, semua orang Islam sedunia sudah jadi sesat. Orang Islam sedunia hari ni merasa diri berada di jalan hidayat. Merasa. Macam Yazid, merasa diri dia berada dalam hidayat sebab dah ikut saya. Tapi kalau dia tak percaya, percaya tu tak masuk ke tahap yang Allah kendaki, apa jadi dia? Dia buat gas, cakap kalimah tu. Saya bagi tahu kena buat gas. Cakap kalimah, jangan minta duit. Belanja duit korban. Kalau marah tahan, bukan saja kerja tempatan, juga seluruh dunia. Saya suruh. Tapi satu lagi saya suruh, kena korban, tinggal bini. Tapi semua tu tak berkesan pada dia. Tinggal bini tak berkesan. Untuk keluarkan cinta bini, kena cerai. Dia tak nak. So kalimah tu tak masuk lah ke tahap yang mana dia boleh percaya. Yang dengan percaya tu dia boleh amal. Dia tak boleh datang. Jadi apabila kita tak dapat amal, apa Allah suruh dengan betul, apa faedah? Agak-agak dapat duit baiklah, jadi ustaz, jadi profesor agama kat universiti Madya, ada belajar agama PhD, balik dapatlah post, dapat mengajar agama. Tapi dapat syurga tak? Kalau kita tak amal apa yang Allah suruh, tak dapat syurga tuan. Allah tak masukkan orang ke dalam syurga, selamat di neraka orang yang tahu banyak. Ada faham tak? Ada dalam Quran begitu, orang tahu banyak masuk syurga. Ada? Tahu pun. Sebab apa? Tak ada guna tahu sebenarnya. Di sisi Allah SWT kau tahu pun, malah Allah marah lagi. Adakah kau tahu dan tak amal lah? Allah apa? Murka pak orang tu. Allah murka tak dengan orang yang tahu tak amal? Murka. Dan Allah panggil orang yang tahu tak amal orang bodoh. Dalam hadis beritahu orang tahu tak amal ni macam kedai bawa buku. Kedai dia tak ada faedah. Ilmu dalam buku ada faedah dia. Kedai. Tapi dia bawa banyak buku. Jadi banyak orang hari ni dia dipanggil ulama, dia macam kedai je nama, kedai. Bukan kedai, kedai. Bawa buku. Kenapa dikata kedai? Kedai tu tak ada faedah dengan buku tu. Kita dapat faedah Quran ni lah, kita panggil Quran ni. Bila kita dapat amal apa yang Allah beritahu dalam Quran, itu baru faedah. Amal tu bukan amal ya, amal baik. Samad, apa faedah dia? Tapi dia PhD komputer, faedah dia apa? Dapat kerja. Dekat universiti dapat faedah, duit.
Amal, buat apa dia amal komputer tu kan? Dia percaya pun apa semua. Tak payah. Tak dituntut tu untuk percaya. Kan? Banyak. Engkau mengajar apa Samad? Kau mengajar apa? Subjek baru. Modeling. Apa modeling? Analysis and design. Ha? Analysis and design. Research? Analysis and design. Analysis and design. Itu bukan nak kena amal tu. Tahu dah lah. Buat. Tak payah nak amal tu. Kan? Apa faedah Rashid yang dia dapat tahu banyak tentang komputer? Dapat post. Belajar jadi lecturer, profesor. Dapat apa? Duit. Duit dapat apa? Benda. Tapi Quran tu kita tak boleh tahu untuk dapat duit. Kita kena percaya. Kalau tahu kita dapat duit je. Dapat jadi profesor agama mana. Tulis kitab agama jual. Tapi Allah tak buat untuk kita tahu. Allah suruh kita percaya dengan apa yang Allah bagi. Supaya kita dapat amal. Dengan amal itu baru kita dapat syurga. Baru kita dapat keberkatan. Baru kita dapat bantuan. Baru kita dapat rahmat. Baru dapat syurga dan selamat neraka. Macam Yazid. Dia tahu tapi tak amal. Apa dia dapat? Dia dapat neraka bila tak amal. Ya. Dinamakan orang yang bodoh. Orang yang tahu benda yang benar tapi tetap buat benda yang salah. Itu definisi bodoh. Definisi bodoh bukan orang tak tahu kira. Macam Nabi SAW tak tahu baca, tak tahu tulis, kita tak panggil dia bodoh. Salah. Macam Sufyan ni pandai membaca, pandai menulis, pandai pada Nabi lagi. Dia bukan pandai, dia orang bodoh. Nabi SAW orang pandai. Dia tahu yang benar, dia ikut yang benar. Sangat pandai, bukan pandai je. Dia alim, pandai. Jadi tak tahu baca, tak menulis, bukan makna dia orang bodoh. Orang bodoh tahu yang benar, buat yang salah juga. Siapa yang bodoh hari ini? Kamu bodoh ke pandai? Mengaku tak? Tak. Mana nak mengaku? Mulut aja cakap mengaku. Dah boleh pandai. Macam Sufyan. Dia mengaku tak dia bodoh? Orang bodoh ni, yang makna sebenarnya bodoh, orang tahu yang benar, dia tetap buat yang salah. Dia tahu dengan ini dia dapat benar, dapat rahmat, berkat, dapat syurga. Dia masih nak neraka lagi. Bodoh tak tu? Itu maksudnya bodoh. Macam kamu lah. Tahu semua kan? Dengar apa saya cakap, buatnya tak? Lepas tu orang semua bagi tahu, kenapa yang ikut Dr. Naswar ni semua tak takut? Dia tak ikut. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, Allah SWT mahu kita amal. Amal bukan amal aja, amal yang baik. Untuk amal yang baik ini, kita kena ada iman yang kuat. Iman tinggi. 100,000 yang umpamalah. Kalau kita boleh valuekan iman tu dari segi angka, numerical value. Sampai iman tak boleh dikira lagi. Dengan benda-benda berapa semua. Tinggi lah. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, hari ni untuk dapat iman tu lah yang orang tak faham. Ilmu tu tak ada. Bab macam mana nak dapat iman tu tak tahu. Nak dapat tahu senang, pergi belajar. Madrasah, masuk sekolah. Itu dapat tahu je. Itu semua bukan saya tak kata tak ada faedah. Kalau faedah dapat menjadi profesor, dapat duit. Itu je. Walaupun mengajar agama, mengajar komputer, dapat duit, beli baju, beli kereta, boleh bawa rumah besar. Tapi tak dapat amal. Nanti kita masuk neraka, orang kata, bukan ke kamu berceramah dulu? Saya cakap, saya berceramah je. Saya tak buat apa saya ceramah. Kerana dia tak percaya, dia tahu. Jadi untuk tahu ni, pertama sekali kita kena tahu, kita kena percaya, bukan seluruh Quran tu, kalimah tu.
Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada yang boleh bagi faedah, bahaya melainkan Allah. Tiada beri manfaat, mudarat melainkan Allah. Sehingga datang dalam hati kita takwa. Takwa mana? Cinta pada Allah. Sehingga takut nak langgar perintah Allah. Ini cakap takut tu tak boleh. Cinta dengan Allah dulu. Sehingga datang takut nak langgar perintah Allah. Macam Pendi ni, dia tak takut langgar perintah Allah. Langgar je. Saya suruh dia keluar, dia tak nak. 4 bulan. Itu melanggar tak tu? Sufyan. Kenapa dia berani melanggar? Dan Allah murka? Sebab dia tak cinta. Nah, manusia yang dia cinta, katalah awek dia, macam Sufyan sekarang tengah courting. Courting apa? Dating, courting, sama perempuan yang dia dapat daripada daftar mencari jodoh, dapat seorang perempuan, so dia courting maknanya. Dia macam nak menimbulkan cinta. Jadi semua dia tengok baik je perempuan. Yang buruk dia tak nak tengok. Semua yang baik je. Dia punya ludah pun baik, dia punya itu pun baik, ingus tu pun baik. Semua cantik semua lah. Kenapa dia buat macam ni? Dia timbul cinta tu. Baik je. Macam tu lah Allah. Allah mana ada buruk. Semua baik je. Tiada yang buat melainkan Allah. Baik buruk datang dari dia. Allah boleh bagi buruk, Allah boleh bagi baik. Allah bagi faedah, Allah boleh bagi baik. Tiada yang hilangkan lapar saya melainkan Allah. Tiada yang hilangkan haus saya melainkan Allah. Tiada yang boleh bagi apa sendak melainkan Allah. Ini percaya ke tahap tinggi, kita cintalah Allah. Apa sebab pula kita tak cinta dia? Dia bagi kita makan, dia bagi kita minum, dia bangunkan kita dari tidur, bagi kita tidur, sembuhkan sakit kita. Kita tak cinta dia. Kita cinta bini pula, kekasih pula, awek kita. Sebab kita ingat dia boleh bagi faedah kat kita. Kata Yazid, saya tak percaya bini saya bagi faedah. Iyalah, kau tahu bini kau tak bagi faedah, tapi kau percaya bini kau bagi faedah. Tapi tahu tak boleh bagi faedah. Tahu. Percaya boleh bagi faedah. Kenapa? Sebab dia cinta bini dia lebih dari Allah. Kenapa cinta bini lebih dari Allah? Sebab bini boleh bagi faedah. Yang bahaya dia tak ingat lah. Tapi sebenarnya bagi faedah bahaya Allah SWT. Jadi bila kita percaya Allah boleh bagi baik, tentu kita cinta Allah dan takut untuk melanggar perintah Allah. Kerana Allah boleh bagi bahaya, Allah boleh bagi faedah. Kalau datang percaya tu ke tahap yang tinggi lah. Kalau tahu aja tak boleh. Jadi ni kena cakap benda ni selalu. Dan takkan boleh. Dan cakap dia cara mana? Cara Nabi SAW. Dan cakap dengan korban harta diri. Dan keinginan. Korban harta diri dan keinginan kita. Korban makna keinginan rasa diri bagus. Rasa itu semua kena dikorbankan. Nah, itu bukan mengorbankan harta diri. Diri itu termasuk kita punya ego. Nafsu kita nak dibesarkan, nak dimuliakan, semua dikorbankan. Sehingga dibunuh pun boleh, mati pun boleh. Syahid. Setengah orang mau mati tapi dia tak mau matikan dia punya nafsu. Nafsu nak matikan harga diri, rasa besar tu tak mau. Sebab itu dia tak mau gas, mau pergi perang aja. Pergi gas, jumpa orang, ajak orang ucap kalimah, ajak ingat kawan, saya tak mau. Nak pergi jihad, bawa perang, pedang-pedang. Itu dia nak bunuh diri dia, diri jasad ni. Nak bunuh tu. Mungkin ni hilangkan cinta dunia lah, tapi ada diri tak ada. Diri apa? Rasa diri besar. Tak hilang. Rasa diri besar ni akan hilang bila buat gas, orang marah. Kita taat perintah Allah, balas dengan baik. Rasa diri besar hilang lah. Ini tak hilang dengan pergi jihad ni. Ini tak hilang. Kalau orang pergi jihad untuk dapat nama, lagi tak hilang. Dunia pun tak hilang, apa pun tak hilang. Sebab nak dipanggil syuhada, nak dipanggil syahid.
Oh, nak pergi, kita pergi perang kat Syria. Syahid. Semua orang panggil syahid. Syahid apa? Ini semua perasan punya. Perasan. Tak faham. Yang pertama kena disyahidkan harga diri tu. Baru dapat masuk kalimah tu. Lepas tu mau tinggalkan bini, harta, kerja, pergi keluar jalan Allah. Bukan untuk perang, untuk ajak manusia kepada Allah. Dan cakap, barulah kalimah kita cakap, masuk, harga diri keluar, cinta dunia keluar, cinta bini keluar. Tapi tak keluar juga cinta bini, cerai. Macam Sulaiman AS, macam Nabi Ibrahim AS, tinggalkan anak belas tahun. Tak hilang lagi cinta anak tu. Cinta bini dah hilang. Sebab itu dah cukup dah. Allah tak ada suruh apa lagi. Anak tu masih lagi sayang. Allah kata kau sembelih dia. Kita mana pun. Kita tak faham. Sebab itu Siti Kasim dia tak faham. Dia kata Allah, ini semua mimpi ni bukan mimpi tu. Dia tak percaya dari Allah. Sebenarnya Allah suruh yang baik. Dia sembelih anak tu bukan Allah mahu dia matikan anak dia. Allah yang mematikan, Allah menghidupkan kan. Nabi Sulaiman tak dibagi mati. Pisau dia pun tak dibagi mati. Kalau Nabi Ibrahim AS, kalau Ibrahim percaya pisau dia bagi mati, dia tak nak sembelih anak dia. Kalau dia bagi tahu yang saya boleh bagi mati pun tak ada nak. Sebab dia percaya Allah bagi mati. Bukan pisau. Jadi dia ambil pisau tajam. Allah tak kasih mati. Allah tak buat mati. Anak dia takkan mati lah. Kau pakai apa pun. Tapi dia telah taat perintah Allah. Kan? Apa Yazid tahu tentang akibat dia cerai bini dia? Mana dia tahu? Allah boleh letak faedah, Allah boleh letak bahaya. Tak? Semua tak tahu. Tapi kita tak yakin. Yang bagi faedah bahaya tu Allah. Itu tak masuk dalam hati Yazid tu. Ke tahap tu, tak tahu. Kat mulut dia banyak kali dah dengar. Sehingga dia tak masuk, dia takkan dapat. Bapak yang belum. Ke tahap yang Allah mahu. Tiada yang buat melainkan Allah. Kalau kita tak percaya ke tahap yang Allah mahu, kita kata saya buat. Mulut kata tiada yang buat melainkan Allah. Kita jadi riak. Riak ni datang sebab saya buat. Macam Hanzalah. Dia riak. Kerana dia percaya dia yang buat. Kalau satu orang percaya betul-betul tiada yang buat melainkan Allah, mana boleh riak? Riak ni bila kita percaya saya buat. Saya. Kita akan dapat tawaduk bila kita saya bukan buat, Allah buat. Saya bukan bagi awak duit, Allah bagi awak duit. Baru kita tak jadi riak. Ini riak, jadi dermawan, jadi sebab percaya saya buat bukan Allah. Padahalnya kalimah la ilaha illallah tiada yang buat melainkan Allah, tiada yang bagi faedah melainkan Allah. Itulah pentingnya percaya. Bukan tahu. Bukan hanya tahu. Tahu ni semua budak tahu. Orang kafir pun tahu. Tanya dia, siapa jadikan langit dan bumi? Tanya orang kafir penyembah berhala tu, kata Allah. Dia kata Allah. Tanya Samad, Allah. Apa yang bangganya? Tanya Sufyan, Allah. Budak kecil, siapa yang jadi langit bumi? Allah dia. Itu tahu namanya. Tak ada guna. Orang kafir tu, dia tak tahu. Tapi sebenarnya dia tak percaya cari Tuhan melainkan Allah. Dia hanya tahu. Sebab itu dia sembah berhala tu. Kat dalam hati dia tu tak ada. Orang heran, kenapa penyembah berhala kata Allah jadikan langit dan bumi? Dia tak percaya, dia hanya tahu. Kita tengok langit dan bumi. Mana dia percaya? Mana dia kita tengok, oh sembunyinya kau tak jadikan ni sia-sia. Tak ada keluar daripada mulut kita. Tuan yang mulia. Sebab kita tak percaya Allah jadikan langit dan bumi ni. Allah berkuasa memberi faedah, manfaat, mudarat, manfaat. Kenapa tak buat kerja dakwah? Cara Muhammad SAW dengan niat, sebab itu dia tak masuk. Dengan cara Muhammad SAW tu. Dengan korban harta diri, nafsu, keinginan. Dan dengan niat nak suka ke Allah. Jadi sangat penting buat kerja dakwah, kerja mengajak manusia kepada kebaikan. Bukan penting ni, fardu. Dua fardu.
Fardu ain, fardu kifayah. Kerja tempatan tu fardu ain. Kerja keluar ni fardu kifayah. Dia dua-dua fardu. Bukan kena keluar aja. Oh, keluar aja. Keluar apa? Jalan-jalan cari makan. Jalan-jalan cari masjid. Bukan itu. Untuk buat kerja Nabi SAW. Okey guys.